Kita sambung dengan soalan kedua dalam buku teks awak. Kita bincang macam mana nak menyelesaikan masalah. Okey, dia bagi y, fungsi y kita bersama dengan titik P dengan Q. Seperti dalam diagram. Okey, soalan yang pertama dia minta find dy dx. Jadi kita tulis dulu soalan. Okey, observe soalan. Bentuk ni susah untuk you expand. Maka ingat balik kita akan guna product rule. Jadi kita pisahkan kepada dua, U dengan V. Maka U adalah X, V awak adalah X minus 2 to the power of 3. Okey, differentiate du dx. So, you akan dapat 1. So, differentiate V pula, respect to X, you akan dapat 3. X minus 2 to the power of 2. Differentiate benda yang dalam bracket, you akan dapat 1. So, simplify, you akan dapat 3x minus 2 to the power of 2. Okay, ingat balik, product rule, hasil darab. So, apa yang kita akan dapat adalah u dv. So, x multiply 3, x minus 2 to the power of 2 plus x minus 2 to the power of 3. Okay, bentuk ni kita boleh permudahkan 3x. X minus 2 squared plus X minus 2 to the power of 3. Okey, kita ada bentuk yang sama. Jadi kita boleh permudahkan kaedah factorization. Jadi kita ada sebutan yang sama iaitu X minus 2. Jadi kita keluarkan X minus 2, kita keluarkan kuasa yang paling rendah. Okey, yang tinggal dalam bracket adalah yang masih belum dikeluarkan. 3x. Okey, yang ni kita plus. Okey, kuasa baru keluar 2, maka tinggal lagi x minus 2. Boleh cukup 3. Jadi, tugas awak permudahkan apa yang ada dalam bracket. So, you akan dapat 4x minus 2. Okey, ini bentuk akhir kita. Kalau you nak factor keluar 2 pun masih boleh lah. Tapi kalau you nak tinggalkan jawapan macam ni pun tak ada masalah. So, ini jawapan dy dx untuk yang pertama. Kita pergi pada soalan yang kedua. Dia kata find the coordinate of two stationary point. Stationary bermaksud titik pegun. Jadi tengok titik P dengan Q ni adalah titik pegun. Jadi kita nak tahu apakah titik P dan apakah titik Q. Maka kita cari untuk B pula. Okey, jadi tugas kita dy dx equal to 0. Stationary point bermaksud kita cari dy dx equal to 0. So, nilai dy dx yang akhir kita dapat tadi adalah x minus 2 squared for x minus 2 equal to 0. So, you akan dapat x minus 2 equal to 0. Yang kedua adalah 4x minus 2 equal to 0. Ini kita pecahkan satu-satu. Jadi, x awak 2. And then, x awak adalah 1 over 2. Jadi, kita ada dua titik yang kita akan uji. Jadi, tugas kita bila dapat titik x, koordinat x, maka kita kena cari koordinat y. Gantikan balik dalam y yang asal. When x equal to 2, y equal to 2 minus 2 to the power of 3. So, you akan dapat 0. Okay, first coordinate yang kita akan dapat, first point yang kita akan dapat adalah 2 and 0. Okay, yang second pula, ganti x 1 over 2. So, you punya y adalah 1 over 2. Lepas tu gantikan 1 over 2 minus 2 to the power of 3. So, value yang you akan dapat di sini adalah nombor dia agak besar. Iaitu negative 27 over 16. So, the second point is 1 over 2, negative 27 over 16. Okay, based on diagram. Dari sekarang baru kita nak tengok diagram. Awak tengok titik Q kita berada atas paksi X. Bila atas paksi X bermaksud Y kosong. Jadi kat sini adalah titik Q.
kita boleh labelkan, maka ini adalah titik P. Okey, kita dah mencari seperti soalan minta. Iaitu soalan minta find the coordinate of stationary point P and Q. Okey, last sekali. Apa yang dia minta? Dia suruh determine the nature of stationary point of Q. Okey, awak tengok bentuk Q ni. By using tangent sketching. Bermaksud kita kena buat graf lah. Seperti yang kita dah buat dalam soalan nombor 1. Okey, sekarang kita nak buat graf untuk nak uji. Okey, untuk C. Okey, dy dx awak tadi adalah sama dengan x minus 2 squared for x minus 2. Okey. Jadi titik yang kita nak uji adalah titik Q awak adalah 2, 0. Bermaksud nilai X awak adalah 2. Okey. Step yang pertama. X equal to 2. X less than 2. X greater than 2. Okey. Jadi kita cari nilai X. Less than 2 bermaksud kita pilih 1. Greater than 2 kita pilih 3. Okey. Sekarang ni, value of dy dx. Bermaksud you kena substitute dalam dy dx. When x equal to 1, dy dx equal to 1 minus 2 squared 4 times 1 minus 2. So, bila you press calculator kat sini, you akan dapat jawapannya adalah positif 2. Okey, awak akan dapat 2. Ini awak dapat 0. Okey, kita ganti pula x equal to 3. So, dy dx equal to 3 minus 1 squared. 4 times 3, you dapat 12 minus 2. So, sini you akan dapat jawapan dia adalah 10. Okey, kalau cikgu salah, you betulkan 3 minus... Okey, betul-betul. Cikgu salah tadi ni. 3 minus 2 ni. X minus 2. Dia punya tu. So, dia dapat positif 10. So, kita nak cari sign of dy dx. So, sini positif sign. 0 tak ada sign. 10 juga positif. Okey, sekarang kita nak sketch. Of a tangent. So, bentuk positif arah ke atas. Ni mendatar. Positif lagi ke atas. Okey, jadi kalau you gabungkan gradient yang you dapat ni, kalau kita sketch a graph. So, you akan dapat bentuk dia macam ni. Ini dinamakan titik lengkuk balas. Dia bukan turning point. Turning point dia mesti ada satu perubahan daripada positif. Lepas tu mendatar negatif. Ni dua-dua naik ke atas. Positif, dia mendatar sekejap. Dia naik ke atas balik positif. So, ini kita namakan titik lengkuk balas. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata Q20 ni adalah point of inflection. Jadi kalau bahasa Melayu dia sebut titik lengkuk balas lah. Dia bukan titik maksimum atau titik minimum. Dan dia bukan turning point. Dia cuma titik stationary point sahaja. Titik pegun. Okey, jadi awak kena kenal turning point tu apa maksud dia. Stationary point tu apa makna dia. Lepas tu daripada stationary point tu kita boleh decide kepada, kita boleh uji dia sama ada dia adalah titik maksimum, minimum, turning point ataupun inflection point. Turning point bermaksud dia akan memberikan maksimum atau minimum point. Tapi kalau inflection point dia tak akan memberikan nilai maksimum atau minimum. Bentuk graf kita akan menaik sahaja ataupun dia akan menurun.
dia cuma berhenti seketika saja. Stationary pegun sekejap, lepas tu dia naik semula. Sama juga, sama ada graf kita menurun, dia dapat negatif, lepas tu dia berhenti sekejap, lepas tu dia turun lagi. Itu kita namakan titik of inflection ataupun titik lengkung balas. Okey, jadi awak boleh cuba soalan dan awak akan faham.